بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءه الموت فهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa keluar daripada rumahnya untuk mencari ilmu iaitu ilmu yang mana telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan perjalanannya ke syurga. Siapa yang berjalan mencari ilmu, Allah akan mudahkan perjalanannya ke syurga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menja'ahul maut, sesiapa yang kematian datang kepadanya dalam keadaan fahuwa yatlubul ilm, dalam keadaan dia menuntut ilmu, fabainahu wa bainan nabiyyina darajatun wahidah, maka kedudukannya dengan para anbiya hanya beza satu darajat sahaja kelak. Begitu tinggi sekali kedudukan seorang yang pergi menuntut ilmu. InsyaAllah kita akan baca daripada kitab Al-Adab Al-Mufrad yang disusunkan oleh Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Sebelum tu mungkin kita perlu mengenal siapa Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih, supaya kita dapat nur dan kita dapat kesan daripada syarahan ataupun daripada susunan yang disusunkan oleh beliau. Tanpa kita mengenal siapa yang menulis kitab ini dan kita hanya membaca, kan, kita tak akan dapat manfaat sepenuhnya. Bila kita mengenali, barulah kita akan ada rasa keagungan, kecintaan, kebesaran, kepentingan, dan kita akan tahu betapa susah payahnya seorang itu mengumpul hadis Nabi SAW untuk sampaikan kepada kita semua. Imam Bukhari rahmatullah alaih adalah seorang imamul hadis yang paling masyhur, yang telah menyusun kitab Sahihul Bukhari yang dikenali dengan asahhul kutub ba'da kitabillah, kitab yang paling sahih selepas kitabullah. Selepas Quran, kitab yang paling sahih adalah Sahihul Bukhari. Hari ini kita bukan nak belajar Sahihul Bukhari, kita nak belajar kitab adab yang disusun oleh pengarang yang sama, iaitu Imam Bukhari rahmatullahi alaih. InsyaAllah saya akan cuba untuk kawal hari ini tujuan yang ditetapkan oleh Imam Bukhari rahmatullah alaih, ataupun tujuan susunan beliau kitab Al-Adab Al-Mufrad, dan tujuan apa kita belajar kitab ini. Imam Bukhari rahmatullah alaih adalah seorang, pada usia 15 tahun lagi dia dah hafal lebih 70,000 hadis. 70,000 hadis yang dia dah hafal. Kita tulis juga, saya pun tulis juga. Dikatakan sekali itu dia menuntut ilmu daripada seorang guru hadis di Hijaz. Semua anak murid tulis, dia seorang tak tulis. Dia dengar, dia lihat guru dia. Maka mereka pun, sehingga guru dia sendiri dah mula syak, kata budak ni Muhammad bin Ismail ni belajar ke tidak. Nama Imam Bukhari adalah Muhammad bin Ismail. Lepas minggu, dia kata, engkau tak tulis. Dia kata, kalau engkau tak tulis riwayat engkau tak sah, takut silap nanti. Maka Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail kata ketika itu, saya boleh bacakan balik semua pelajaran saya sepanjang minggu. Kalau betul, maka Tuan Guru boleh berikan saya sanad ataupun berikan saya keizinan
untuk saya meriwayatkan, kalau tidak saya tak meriwayatkan. Maka dia pun mula membaca semua hadis tu daripada awal, satu persatu, sehingga dikatakan pelajar-pelajar lain mula membetulkan hadis-hadis mereka yang mereka salah catat ketika mereka catat daripada guru mereka. Begitu hebat sekali ingatan Imam Bukhari. Bila ditanya, maka dia beritahu bahawa ayah saya kena ingatan dia lah kan. Sebab apa ingatan dia begitu baik sekali. Dia kata, ayah saya tak pernah berikan saya makanan haram, tak pernah berikan saya makanan haram, hatta ada syubhah sedikit pun dia tak akan berikan kepada saya. Kita punyalah kalut bagi tahu jangan makan kepala ikan, jangan makan pedal ayam, kan? Itu semua tak ada kena-mengena. Yang penting jangan makan makanan yang haram, jangan makan makanan yang ada syubhah sedikit pun. Imam Syafi'i rahmatullah alaih kata, aku mengadu kepada guruku akan kelemahan ingatanku. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku mengadu kepada guruku akan kelemahan ingatanku. Fa'usani ila tarkil ma'asi. Maka guru aku berpesan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Kemudian beliau berkata, fa innal ilma nurun min ilahi. Kerana ilmu adalah nur daripada Allah, wa nurullahi la yu'ta li'asi. Dan nur Allah tak berikan kepada orang yang melakukan maksiat. Jadi pentingnya kita meninggalkan maksiat. Kalau ada syubhah sedikit pun dalam harta tu, jangan bagi anak-anak makan, jangan sendiri pun makan. Kerana setiap apa yang masuk dalam perut kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Guru kami, guru hadis saya Maulana Jamshid Ubaidullah Jamshid rahmatullahi alaih, satu hari seorang anak murid beliau juga adalah seorang ulama hebat di zaman ini, Maulana Tariq Jamil, datang membawa satu botol madu kepada tuan guru kami. Maka tuan guru kami, biasanya kalau kita beri hadiah kan, insya-Allah ambil kan, terima. Ditanya, ni dapat dari mana? Dari mana kau dapatkan madu ni? Dia kata, daripada kebun saya. Dia kata, kebun tu milik siapa? Dia kata, milik ayah saya. Dia kata, ayah engkau dulu masa dapat harta pusaka daripada tok kamu dulu, dia beri tak bahagian kepada adik perempuan dia? Maka Maulana kata, anak murid ni kata, Maulana Tariq Jamil kata, ayah saya tak ada adik perempuan. Dia kata, baiklah, kalau begitu saya terima, kerana banyak kezaliman berlaku terhadap orang perempuan di negara. Saya belajar di Pakistan dulu, banyak kezaliman yang mereka lakukan, tak berikan bahagian kepada bahagian pusaka kepada adik perempuan. Maka barulah dia terima. Begitu mereka teliti sekali dengan apa sahaja yang mereka mengambil. Bukan seperti kita kan, asalkan nampak duit terus terima. Kita belajar kehidupan mereka ni, supaya perlahan-lahan kita pun dapat ubah kehidupan kita ke arah itu. Imam Bukhari rahmatullah alaih seorang yang sangat bertakwa. Sangat-sangat bertakwa. Satu hari dikatakan kawan-kawan dia cari tak jumpa. Kata, mana pergi Imam Bukhari? Dia dalam rumah. Mereka ketuk pintu, kata, kenapa tak keluar? Kenapa tak nak belajar? Apa masalah kamu? Dia kata, saya tak ada pakaian. Kata, mana pergi pakaian? Dia kata, ada pakaian, saya dah jual untuk beli makanan untuk saya. Begitu jaga sekali ketakwaan sehingga dia tak minta kepada siapa, dia jual baju dia. Dan dia beli makanan, kemudian tak dapat keluar rumah kerana tak ada pakaian yang sopan untuk dia keluar rumah. Satu lagi saya terlupa, Imam Bukhari rahmatullah alaih ni dilahirkan dalam keadaan buta, tak boleh lihat. Ibu dia doa setiap malam. Setiap malam doa, menangis doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan penglihatan Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Sehinggalah satu hari dia bermimpi, kata Allah Subhanahu Wa Taala telah kembalikan penglihatan anakmu. Dikatakan Allah perkenankan doa ibu itu, sehingga Imam Bukhari rahmatullah alaih diberikan penglihatan yang begitu tajam, sehingga beliau dapat menulis hadis hanya di bawah cahaya bulan. Di bawah cahaya bulan beliau dapat menulis hadis. Begitu Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada beliau penglihatan yang kuat, ingatan yang kuat. Ini berkat siapa? Ibu pun jaga, doa ibu, dan ayah pun jaga supaya tak berikan apa-apa daripada sumber yang haram. Di perkara ini sangat penting. Bukan kata kita kalau pergi berikan makanan yang mahal, anak kita akan ingatan anak kita akan kuat. Dan bukan kata kalau kita tidur cukup, anak tidur cukup, kan mereka mata pun terang, tak. Bangun malam. Imam Syafi'i kata, biqadril kaddi tuksabul ma'ali, man talaba al-ula
sahiral layali. Setakat, Imam Bukhari kata, sekadar kesusahan seorang itu, setakat itulah pencapaiannya. Man talabal ula, siapa yang mahukan ketinggian, hendaklah dia bangun malam. Man talabal ula sahiral layali. Imam Bukhari, ini pengarang kitab Al-Adab Al-Mufrad. Sekejap lagi kita akan concludekan reason sebab apa beliau tulis kitab ini, dan apa tajuk utama kitab ini, apa mawdu' dia, dan sebab apa kita perlu belajar dan apa kepentingan belajar kitab ini. Imam Bukhari rahmatullah alaih punya takwa juga, ataupun dalam dia menjaga ketakwaannya tak nak orang sehingga menolak riwayatnya. Dikatakan satu hari Imam Bukhari rahmatullah alaih telah kumpulkan duit sebanyak 1000 dinar untuk dia mencetak tulisannya. Maka dia menaiki sebuah bahtera. Dalam bahtera tu dia sembunyikan duit dia dalam satu uncang, dan dia tak bagi tahu kepada sesiapa kan, takutlah orang rompak kan, ataupun ambil duit tu. Tapi ada seorang ni datang berkawan dengan Imam Bukhari. Dia kata kepada Imam Bukhari, kata nak pergi mana, daripada mana, tujuan apa. Bila dia dah mula rapat dengan Imam Bukhari pun katalah, saya nak pergi cetak kitab saya dan saya bawa sejumlah duit. Duit dalam ni ada 1000 dinar. 1000 dinar ni bukan sikit, 1000 dinar emas. Mungkin ratusan ribu ringgit lah. Maka bila dia dah tahu, kata Imam Bukhari, ada jumlah wang yang besar, pada waktu malam bila semua dah tidur dalam bahtera tu, dia bangun, dia menjerit. Si kawan tadi ni lah, dia kata, duit aku hilang, jumlah dia 1000 dinar. Aku letak dalam uncang sekian-sekian, warna sekian-sekian. Jadi orang semua bangun, cari. Imam Bukhari fikir. Dia kata dalam apa keadaan pun akan berlaku dua perkara. Sama ada orang akan membenarkan dakwaan dia, ataupun orang akan mendustakan. Walau bagaimanapun akan ada dua bahagian, sebahagian akan mengiyakan, sebahagian akan menafikan. Jadi kalau mereka mendustakan, tetap mereka akan mensyaki saya. Bila mereka mensyaki saya, mereka akan tolak riwayat saya. Dan kalau mereka mengiyakan dakwaan dia, mereka akan tetap tolak. Maka apa dia buat? Dia ambil 1000 dinar tu, dia buang dalam laut. Keseluruhan 1000 dinar tu dia buang dalam laut. Mereka cari tak jumpa. Dia orang kata, orang yang mendakwa ni, kau ni penipu lah. Kita orang nak tidur, biar kita tidur. Maka dia pun datang jumpa Imam Bukhari. Dia kata, aku minta maaf atas apa yang aku buat, tapi boleh tak kau bagi tahu mana kau sembunyi? Dia kata, kami dah cari semua tempat. Imam Bukhari kata, pergilah. Dia kata, bagi tahulah. Dia kata, mana? Dia kata, bukan aku nak, bagi tahu saja dia, di mana kau simpan duit tu. Maka dia kata, kau sangka apa? Dia kata, aku tak tahu. Dia kata, kau sembunyikan lah. Dia kata, kat mana? Dia kata, tak tahu, tapi kau sembunyikan. Imam Bukhari kata, tak. Dia kata, aku dah buang dalam lautan. Dia kata, kau buang dalam lautan 1000 dinar. Kau buang dalam lautan. Kata, kau nak nilaikan ilmu hadis yang aku belajar, dan hadis-hadis yang aku riwayatkan, dan hadis-hadis yang orang-orang ambil daripada aku dengan 1000 dinar. Maksudnya, takkanlah aku nak selamatkan 1000 dinar ni dan lepaskan segala kepercayaan siqah orang terhadap aku. Itu Imam Bukhari rahmatullah alaih. Orang percaya kepada dia. Walau bagaimanapun, kehidupan seorang itu tidak semudah seperti yang kita sangka. Kadang kita belajar part yang baik saja, kan kesusahan dia kita lupa penderitaan beliau kan. Sehingga dikatakan raja negara itu telah halau beliau pada usia ketika beliau dah jadi seorang imam yang masyhur. Maka raja negeri itu sendiri di Baghdad telah halau dia keluar daripada Baghdad. Telah halau dia keluar. Kerana apa? Kerana dia menolak permintaan raja untuk datang ke istana semata-mata untuk mengajar. Kerana dia kata, hidup aku adalah untuk orang awam dan aku nak habiskan untuk masyarakat. Maka aku tak ada masa untuk tetapkan untuk seorang raja. Kalau nak hantar anak belajar dengan aku di dalam masjid, di tempat aku mengajar kepada semua orang awam. Kerana yang lebih utama bagi aku adalah mereka-mereka yang akan terima hadis daripada aku dan akan sampaikan kepada orang selepas aku. Maka fitnah demi fitnah mereka lontarkan kepada Imam Bukhari, sehingga di zaman itu mereka fitnah kepada Imam Bukhari. Kata Imam Bukhari ini dia pandai hadis je, fiqh dia tak tahu. Sehingga dia telah mengeluarkan fatwa bahawa bila dua orang bayi daripada ibu yang berlainan meminum susu daripada seekor kambing yang sama, maka akan tersabitlah hubungan susuan. Sedangkan takkan Imam Bukhari nak cakap seperti itu. Mereka nak menghina Imam Bukhari rahmatullahi alaih.
Dan mereka hantar ulama-ulama yang ramai, yang mereka telah datang kumpul ramai-ramai untuk semata-mata nak menjatuhkan kedudukan Imam Bukhari, dan mereka telah kata kami nak buat ujian hari ini. Mereka telah buat perancangan awal dengan mereka mengubah sanad-sanad hadis. Apa mereka buat? Mereka datang, mereka kata kami akan baca sanad-sanad dan kemudian kami akan baca hadis dan tuan kena bagi tahu kami betul ke tidak. Mereka sengaja ubah dalam sanad tu. Maka dia pun baca kata daripada fulan bin fulan bin fulan bin fulan kan. Fulan bin fulan daripada fulan kan, hadatsana fulan an fulan an fulan an fulan. Betul tak hadis ni? Qala Rasulullah. Tak betul. Dia kata sedangkan ada hadis ni. Orang kedua tanya kan. Semua orang tanya. Seorang demi seorang, seorang demi seorang. Semua dia kata saya tak pernah dengar. Dia kata kau hebat sangat, 15 tahun dah hafal 30,000 hadis. Sedangkan satu hadis yang kami tanya pun kau tak tahu. Maka Imam Bukhari rahmatullah alaih kata, baiklah, kalau begitu dia kata aku pernah dengar hadis ni, tetapi daripada fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Dia betulkan sanad tu balik. Mula dia baca dulu sanad yang salah yang dia bacakan. Dia kata kamu kata hadis ni diriwayatkan oleh fulan dan fulan dan fulan. Sebenarnya yang saya dengar adalah daripada fulan dan fulan dan fulan. Jadi mereka pun tewas. Kata rupanya Imam Bukhari bukan sekadar ingat siapa yang meriwayatkan, bahkan dia boleh tahu bila mereka tukar, dan itu pun dia hafal dulu. Dan dia bacakan, kata kamu baca seperti ini kan? Kata ini bukan yang aku dengar seperti ini. Inilah kehebatan atau Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan. Tapi fitnah terhadap Imam Bukhari sehingga dia asingkan diri di sebuah kota yang kecil, dan dalam dia menyampaikan hadis dia telah meninggal dunia. Inilah keadaan para aimah kita yang telah sampaikan hadis kepada kita, dan susah payah mereka kumpulkan satu persatu ketekunan mereka, kesusahan mereka, tak ada makan minum seperti kita dengar tadi, sanggup jual pakaian mereka, duduk jauh daripada ibu bapa kan, dan untuk semata-mata untuk kumpulkan hadis dan sampaikan hadis kepada kita. Baiklah. Ini ringkasan kita mengenali Imam Bukhari rahmatullah alaihi, ringkasan. Sekarang ni kita nak tahu kenapa kita nak belajar kitab Adab Al-Mufrad. Baiklah. Pertama sekali, kita semua tahu apakah itu rukun Islam. Rukun Islam apa? Ada berapa? 5. An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kedua, wa tuqimas salat, mendirikan salat. Wa tu'addiz zakat, bayar zakat. Wa tasum Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahajjal baita man istata'a ilaihi sabila, dan mengerjakan zakat bagi mereka yang ada kemampuan. Itu adalah rukun. Rukun itu maksud apa? Tiang. Kita pacak tiang, kita kata dah ada dalam Masjid Al-Iman. Sedangkan yang ada baru tiang saja, masjid tak ada lagi. Yang ada tiang saja, masjid belum ada lagi. Apakah bangunan masjid tu? Apakah bangunan Islam tu? Dengan tiang kita tak panggil satu orang tu seorang Islam. Dia baru ada tiang Islam saja, baru ada rukun Islam saja, baru beramal dengan rukun saja. Apakah kesempurnaan bangunan Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Hajjatul Wida', ketika sempurnanya agama, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Bila turun perintah Allah kata telah sempurna agama pada Hajjatul Wida', maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim, seorang Islam yang mana ada rukun dalam diri tadi itu, dia beramal dengan rukun, man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Seorang Islam adalah seorang yang terselamat daripadanya, terselamat daripada kejahatan perbuatan dan lidahnya. Orang lain terselamat daripada kejahatan perbuatan dan lidahnya. Faham? Man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Seorang Islam adalah seorang yang mana orang Islam lain terselamat daripada kejahatan lidahnya dan kejahatan perbuatannya. Itu adalah kesempurnaan Islam. Dan ulama bagi tahu itu barulah asas iman. Dia baru mulanya, baru kesempurnaan Islam. Belum kesempurnaan iman lagi. Itu baru kesempurnaan Islam.
Rukun iman apa pula? Rukun iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, dan qada dan qadar, baik dan buruk. Itu baru rukun iman. Kesempurnaan iman pula akmalul muslimina imanan ahsanuhum khulqa. Seorang Islam, Nabi bersabda, seorang Islam yang paling sempurna imannya adalah seorang yang paling mulia akhlaknya. Orang Islam yang paling sempurna imannya adalah seorang yang paling mulia akhlaknya. Itulah yang kita nak usahakan dan kita nak belajar apakah itu akhlak yang mulia. Boleh tak siapa minta tolong kipas untuk kipas? Tak tahu switch ni. Belah depan ni boleh tutup kot. Ni baiklah. Kesempurnaan Islam, kesempurnaan iman adalah dengan kesempurnaan akhlak. Kesempurnaan iman, rukun iman seperti saya bagi tahu tadi, rukun tu adalah tiang saja. Kita ada tiang saja, tetapi kita tak ada dinding, kita tak ada decoration, tak ada kipas, tak ada atap, tak ada apa. Kita boleh panggil bangunan ke? Kita panggil tiang je lah. Tiang itu, tiang lah. Memang tiang penting. Tak ada tiang, bangunan tak boleh ditubuhkan. Tapi tiang sahaja kita tak akan panggil bangunan. Oleh kerana itulah kita belajar al-adab al-mufrad, iaitu dalam kita nak menyempurnakan Islam kita dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia. Dengan menjadi seorang yang tidak menyakiti orang lain dengan lidahnya maupun dengan perbuatannya. Apakah itu akhlak yang mulia? Itu pun saya dah bagi tahu dah. Paling rendah tadi, akhlak yang mulia paling rendah apa? Man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Sesiapa yang dia dapat akhlak yang paling rendah, dia akan dapat kesempurnaan Islam yang paling tinggi. Dengar baik-baik Islam adalah rukun 5. Kesempurnaan Islam dengan tidak menyakiti orang lain dengan lidah maupun dengan perbuatan. Dan itu adalah akhlak yang paling basic sekali. Asas akhlak bermula dengan kesempurnaan Islam. Akhlak asas ialah kesempurnaan Islam dengan, maksudnya bila satu orang tu rasa Islam dia dah sempurna, dekat situ barulah dengan asas akhlak saja. Kesempurnaan akhlak apa? Kesempurnaan akhlak adalah kadal halimu ay yakuna nabiyyan, iaitu Nabi SAW bersabda, seorang yang dalam dirinya ada sifat tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, maka itulah akhlak yang paling tinggi. Orang buat jahat dengan dia pun dia tidak balas dengan kejahatan. Tadi orang lain terselamat daripada lidah dan perbuatan dia, tapi sini dia tidak balas keburukan dengan keburukan. Dan Nabi SAW bersabda, bila mana seorang Islam sampai pada kedudukan tersebut, bila mana orang buat buruk pun dia tak balas dengan keburukan, maka kedudukan dia hampir sama dengan seorang Nabi. Kadal halimu ay yakuna nabiyyan. Nabi kata orang yang ada sifat hilm ni, yang tidak membalas keburukan dengan keburukan ini, kedudukannya hampir sampai kepada sedikit lagi nak jadi seorang Nabi. Sedikit lagi nak jadi seorang Nabi. Faham? Seorang yang tidak membalas keburukan dengan keburukan ni, kedudukan dia hampir dengan Nabi, iaitu dekat-dekat sedikit lagi dia nak jadi seorang Nabi. Itulah kita nak belajar daripada kitab ni supaya kita dapat memperbaiki akhlak kita, adab kita. Dan sebenarnya banyak perkara kita tak pernah tahu pun tentang akhlak yang mulia. Kadang-kadang kita sangka Masya Allah kita dah buat baik, kita adalah seorang yang perfect, semua kita buat betul. Bila kita belajar barulah kita tahu rupanya kita ni masih tidak faham apakah itu akhlak yang mulia yang Nabi SAW bersebut. Nabi SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu tujuan utama aku diutuskan. Seorang yang dengan orang lain pun akhlaknya tidak mulia, tak mungkin
mulia akhlak dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas diusir daripada kota Mekah, Nabi berhijrah ke Madinatul Munawwarah, Nabi pulang ke Mekah kembali, pada ketika itu mereka semua dah takut, mereka kata habislah. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan serang kami, akan balas balik dengan balas keburukan kami dengan keburukan. Maka Nabi SAW kata, siapa sahaja tutup pintu rumah dia terselamat, siapa masuk rumah Abu Sufyan terselamat. Nabi SAW, siapa masuk Masjidil Haram terselamat. Nabi SAW kata, la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Kami tak akan buat apa-apa kepada kamu, Allah telah ampunkan. Semoga Allah ampuni kamu. Begitu mulia akhlak Nabi SAW. Nabi pulang, sedangkan tanah mereka, rumah mereka dirampas oleh orang-orang musyrik. Sehingga ada seorang sahabat, selepas Fatah Makkah, dia berdiri depan rumah dia menangis. Sebab mereka telah ambil rumah dia, telah rampas rumah dia, jadikan rumah mereka. Maka Nabi SAW hantar Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu bertemu dengan dia, kata jangan bersedih, kerana Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan syurga yang lebih mulia. Baiklah. Kuliah kita sampai pukul 10.30. 10.30. Baiklah, insyaAllah kita akan bacakan hadis daripada kitab Al-Adab Al-Mufrad. Bismillahirrahmanirrahim. وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة الأسلمي أنه سمع معاذ بن أبي عبد الله بن خبيب الجهني يحدث عن أبيه عن أمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس، فظننا أنه ألم بأهله فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس، قال أجل والحمد لله. ثم ذكر الغنى فقال رسول الله إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعم. Sebelum kita baca hadis ni, dan kita perlu dengar seolah-olah Nabi SAW sampaikan kepada kita. Kerana hadis Nabi SAW ni bukannya rekaan, bukannya sesuatu yang kita cipta perkataannya. Perkataannya sendiri ada nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat ni mereka punyalah tekun kan, dan bila mereka mendengar, dan mereka begitu takut sekali. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi SAW, sekali itu dia nak meriwayatkan hadis, maka dia mula menggeletar. Dan dia kata mungkin seperti ini dan mungkin seperti ini, kemudian dia diam. Kenapa? Kerana dia takut tersilap meriwayatkan sesuatu daripada Nabi SAW. Sebab Nabi SAW bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu fin nar. Siapa yang berdusta atas nama Nabi SAW, hendaklah tempah di dalam api neraka. Kita dengar dengan baik perkataan Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa was-sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina wa tayyibun nafsi minan ni'am. Perkataan Nabi ni sendiri dia ada weight dia, ada berat dia kalau kita tahu. Kerana Nabi SAW wama yantiqu 'anil hawa, Nabi tak cakap ikut nafsu Nabi SAW. Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb al-Juhani meriwayatkan daripada bapa saudaranya Ubaid bin Mu'adz bahawasanya Rasulullah SAW telah keluar kepada mereka, dan pada diri Nabi SAW terdapat bekas kesan mandi, dan Rasulullah SAW berkeadaan ceria. Maka kami menyangka bahawa Rasulullah SAW telah bersama dengan isteri baginda SAW. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, kami melihat engkau berkeadaan ceria. Rasulullah SAW menjawab, benar, dan segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebut tentang kekayaan, maksudnya kerana dapat kekayaan ke ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kekayaan itu tidak mengapa bagi orang yang bertakwa. Maksudnya tak ada apa, ada ke tak ada ke. Al-ghina ni seorang yang tidak berhajat kepada selain Allah. Adakah kerana, maka Nabi SAW bersabda, dan rasa ceria itu adalah sebahagian daripada nikmat. Maksudnya bila kita keluar dengan senyuman, dengan menunjukkan perasaan ceria itu,
adalah sebahagian daripada nikmat. Maksudnya dalam keadaan walaupun kita tak rasa nak senyum, kita senyum. Itu juga tanda kita mensyukuri dan menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadis terusnya. Wa bi qala haddatsana akhbarani Ibrahim bin al-Munzir qala haddatsana Ma'nun an Muawiyah an Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an abihi an an-Nawas ibn Sam'an al-Ansari annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an al-birri wal ithm. Faqala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma hakka fi nafsika wa karihta an yattali' alaihi an-nas. Daripada Nawas bin Sam'an al-Ansari, dia berkata bahawasanya telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan dan dosa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kebaikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah apa yang mensyakkan, meragukan di dalam dirimu serta engkau tidak suka manusia mengetahuinya. Sebab tu ada hadis Nabi kata, istafti nafsak. Bila nak buat sesuatu, tanyalah diri kamu sendiri. Diri kamu akan beritahu ini baik ataupun buruk. Dan hadis Nabi kata, idza sarratka hasanah wa idza sa'atka sayyi'ah. Bila mana kebaikan mengembirakan kamu dan keburukan menyedihkan kamu, maka kamu adalah seorang yang beriman. Pertama, Nabi SAW bila ditanya akan kebaikan, Nabi kata kebaikan itu apa? Husnul khuluq, akhlak yang mulia. Baiklah, Nabi SAW bersabda, seorang yang berakhlak mulia ni, saya dah bagi tahu dah akhlak mulia itu apa kan? Paling rendah, tidak menyakiti orang lain dengan lidah dan perbuatan. Paling tinggi, tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Nabi SAW bersabda, seorang yang berakhlak mulia ini, dia boleh mencapai kedudukan yang lebih tinggi daripada seorang yang tak pernah tinggalkan solat tahajud. Seorang yang tak pernah tinggal solat malam, kan, setiap hari bangun, solat, kaki bengkak, mata bengkak. Tapi seorang yang berakhlak mulia tu akan potong dia lebih laju, lebih tinggi. Kerana akhlak yang mulia ni adalah sesuatu Nabi SAW kata yang paling berat di neraca nanti. Yang paling berat di neraca nanti adalah akhlak yang mulia. Oleh kerana itulah kita belajar kitab ni. Kita nak tahu apakah itu akhlak yang mulia. Ini baru mukaddimah saja. Nanti kita dengar satu persatu dan kita akan tahu betapa jahilnya kita selama ini daripada apakah itu akhlak yang mulia yang Nabi sendiri kata, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Nabi Yaqub AS, bila mana anak-anaknya, iaitu abang-abang kepada Nabi Yusuf, nak bawa Nabi Yusuf keluar pergi berjalan, dia dah tahu dah kata abang-abang dia dengki. Daripada awal dia kata, jangan cerita kepada mereka. Mereka akan fayakidu laka kaidah. Mereka akan buat perancangan untuk menjatuhkan kamu, menyakiti kamu. Tapi dalam keadaan itu pun, mereka tetap bawa Nabi Yusuf AS. Mereka telah buang dalam telaga, kan? Dan kemudian bila dikeluarkan oleh kafilah, mereka jual pula. Wasyarahu bisamanin baksin darahim ma'dudah. Mereka datang, abang-abang sanggup mereka tergamak mereka jual pula adik mereka kepada orang lain. Nabi Yusuf AS kata, hebatnya, dia kata serigala makan, baju pun tak koyak. Maksudnya dia buka baju dulu, boleh makan, kan? Tapi Nabi Yaqub AS tak ada langsung menghina anak-anak dia. Dia kata, korang ni penipu, kau keluarlah daripada rumah aku, itu dan tak ada. Dia kata apa? Fasabrun jamil, kesabaran yang indah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sehingga dia menangis. Dia tak kata apa kepada anak-anak dia. Menangis sehingga buta Nabi Yaqub AS. Anak dia ni, mereka abang-abang dia pun dah sampai tak sanggup tengok Nabi Yaqub AS. Mereka kata, ya wahai ayah, takkanlah nak menangis sampai mati. Hatta takuna haradan atau takuna minal halikin. Maka apa Nabi Yaqub kata, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku mengadu kepada Allah saja. Aku tak kata apa pun kat kau. Kata, kau telah bunuh anak aku, kau telah jual dia. Nabi Yaqub, Nabi Allah, boleh saja minta tapi sabar atas ujian, dan beliau tahu, baginda tahu ini ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar. Di sini ulama kata ini pun satu pendidikan diberikan kepada kita, kesabaran atas kelakuan anak-anak kita. Kesabaran atas
kelakuan. Jangan kata keluar dari rumah sekarang juga. Engkau tak layak duduk dalam rumah aku lagi. Sabar. Karena kesabaran Nabi Yaqub, kesabaran Nabi Yusuf, bila mana mereka dapat tahu, Nabi Yusuf memang dah tahu dah kali pertama mereka datang untuk minta bantuan, Nabi Yusuf dah tahu dah kata ni abang-abang dia. Tapi dia tutup. Nabi Yusuf AS bila berjumpa dengan orang, dia akan tutup muka dia dengan kain serban. Supaya orang lain tak jatuh dalam fitnah kerana kecantikan muka dia. Maka kali kedua bila mereka datang, maka Nabi Yusuf tanya, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Kita ingat tak dulu masa kamu tak berapa mature lagi lah, masa tu apa kau buat dengan Nabi Yusuf, dengan Yusuf dan adik dia. Mereka pun terkejut, macam mana boleh dia tahu, macam mana boleh menteri dia tahu. Maka dia buka muka dia, maka dia kata, orang terkejut, kata, qala kamu Yusuf ke? Maka dia kata, ana Yusuf wa hadha, kata, ya saya lah Yusuf. Mereka terus takut. Dia kata, tak apa, jangan takut, la tasriba alaikum al-yawm. Aku tak akan buat apa-apa kepada kamu, semoga Allah ampunkan kamu. Kerana dia ampunkan, dia maafkan abang-abang dia, dan kerana Nabi Yaqub AS tidak begitu tegas sehingga kata keluar dari rumah, maka akhirnya anak-anak dia semua ni dapat hidayat kembali ke jalan yang lurus. Mereka bertaubat. Mereka balik menangis depan ayah mereka, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan nur hidayah. Bayangkan berapa lama, berapa puluh tahun mereka dua ni bersabar, ayah dan anak ni. Kerana kedua-dua ni Rasul, kedua-dua ni Nabi, dan kedua-dua mereka punya kesabaran ini menyebabkan semua mereka ni mendapat hidayah. Begitulah kesabaran Nabi SAW ketika Nabi pergi ke Taif, kan? Dilontar batu, berlumuran darah. Nabi kata kepada Aisyah, sekali Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, lepas peperangan Uhud, Sayyidatina Aisyah bila lihat keadaan Nabi lepas peperangan Uhud, Nabi jatuh. Dalam peperangan Uhud, Nabi jatuh, pengsan. Kemudian panah masuk dalam pipi Nabi SAW sehingga tak boleh nak keluar. Dan bila Abu Ubaidah al-Jarrah tarik keluar dengan gigi dia, mengalir darah semalaman tak nak berhenti. Maka Sayyidatina Aisyah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pernah tak engkau disakiti lebih daripada ini? Nabi SAW kata, pernah. Ketika aku pergi ke Taif, mereka telah menolak dakwah aku dengan lontaran batu, dan mereka telah menyakiti aku sehingga aku hilang kesedaran. Maksudnya sehingga aku pengsan. Batu ni bukan benda tajam, baling-baling orang boleh pengsan. Baling bukan kaki, tapi mereka baling sehingga berlumuran darah, kasut lekat dengan kaki Nabi SAW, dan Nabi SAW pengsan. Nabi kata ketika itu Zaid bin Harithah dukung Nabi SAW, bawa Nabi SAW pergi ke satu kebun, letak sandarkan Nabi SAW. Ketika itu musuh Nabi SAW pun sedih melihat keadaan Nabi. Mereka yang menentang Nabi terang-terangan tu, Utbah dan Syaibah, mereka pun sedih melihat Nabi SAW. Maka Utbah kata kepada Addas, kata nah, dia kata ambillah anggur ni, dia kata bagilah kepada Muhammad. Dia kata jangan bagi tahu siapa bagi, takut dia tolak. Dia kata bagilah kepada dia, kata makanlah, demi hubungan persaudaraan kita jangan tolak. Dia tak bagi tahu siapa. Maka masa ketika itu pun Nabi SAW doa apa? Allahumma ilaika ashku du'afa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Kata, ya Allah, aku hanya mengadu kepadamu akan kelemahan diriku, akan keseorangan diriku, akan kelemahan diriku. Kata, ya Allah, kepada siapa engkau serahkan aku? Kau serahkan kepada musuh-musuh yang menghalau aku, ataupun kau nak serahkan aku kepada saudara mara aku yang telah halau aku keluar daripada kota Mekah. Nabi tetap tidak doakan kehancuran mereka. Malaikat datang, dia kata, ya wahai Rasulullah, Allah telah utuskan malaikat yang boleh menghancurkan mereka dengan himpitkan gunung Ganan. Ya Rasulullah SAW kata, jangan, la'allallah ay yukhrija min aslabihim may ya'budullah wahdah. Mana tahu Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan daripada zuriat mereka anak-anak mereka yang akan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Ini Nabi SAW. Tengok akhlak Nabi Yaqub AS, akhlak Nabi Yusuf AS, dan akhlak Nabi besar Muhammad SAW. Nabi kata, a'udzu binuri wajhika alladhi ashraqat lahu dhulumat. Ya Allah, aku meminta perlindungan
daripada nur cahaya wajahmu yang telah bercahaya seluruh alam ni, selagi mana engkau tidak murka dengan aku tak kisah apa-apa, dan aku akan pujuk kamu sehingga engkau redha dengan aku. Nabi masa tu, perasaan Nabi apa? Nabi sangka Allah telah murka dengan Nabi. Oleh kerana itulah sampai Nabi lontar batu. Nabi sangka begitu. Bayangkan, Nabi keluar berdakwah. Kita bila hantar wakil kita kepada mana-mana satu negara, satu tempat, kita akan bagi full protection. Kita akan bagi kesempurnaan dia, tempat tinggal, makanan, semua. Nabi SAW ketika itu pun Nabi takut. Nabi kata, mungkin Allah murka dengan aku, mungkin salah aku. Maka Nabi kata, ya Allah, janganlah kau marah dengan aku, dan kalau kau tak marah, aku tidak kisah sedikit pun atas apa yang berlaku. Ini Rasulullah SAW, akhlak Nabi. Inilah yang kita nak belajar daripada akhlak-akhlak Nabi SAW. Perkara ini tak akan dapat dengan kita. Kadang-kadang kita terlampau rasa diri kita baik tanpa kita mempelajari kebaikan Nabi SAW. Tanpa kita mempelajari kebaikan yang Nabi SAW ajar kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nabi SAW kata, bila ditanya apakah itu kebaikan, Nabi kata, husnul khuluq. Husnul khuluq, iaitu akhlak yang paling mulia, itu adalah kebaikan. Nabi SAW pernah bersabda kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, iaitu khadim Nabi SAW yang telah berkhidmat kepada Nabi SAW selama 10 tahun. Daripada umur 10 tahun dia berkhidmat kepada Nabi SAW selama 10 tahun. Nabi bersabda, Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan, Nabi bersabda, ya bunai, wahai anakku, ketika itu dia kecil, wahai anakku, in istata'ta an tumsiya wa tusbiha wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Wahai anakku, kalau boleh berpagilah dan berpetanglah dalam keadaan hati kamu tidak benci kepada sesiapa pun. Kenapa? Nabi kata, wa dzalika min sunnati, kerana itu adalah sunnah aku. Wa man ahabba sunnati faqad ahabbani, siapa yang sayang sunnah aku, dia sayang aku. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang sayang aku akan bersama dengan aku di syurga nanti. Ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan. Anas kata, Nabi SAW tak pernah pukul aku, Nabi tak pernah marah aku, Nabi tak pernah kata tentang satu perkara yang aku buat sebab apa kamu buat, Nabi tak pernah berkata tentang satu perkara yang aku tak buat sebab apa tak buat. Tak pernah. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan, sekali Nabi SAW hantar aku keluar untuk satu tugas, aku kecil lagi, aku keluar, aku mula main dengan anak-anak di Madinah, budak-budak yang sama umur dengan aku. Maka Nabi SAW datang dari belakang, Nabi pegang telinga Anas, Nabi angkat dia. Nabi dia kata, wahai orang yang ada 2 telinga, apa kamu buat? Bukankah aku bagi tugas? Maka Nabi senyum, maka dia lari pergi buat tugas. Itu pun Nabi SAW tidak marah. Ada kala kita perlu marah, tetapi kemarahan yang kita keluarkan, ungkapkan perkataan kita dalam keadaan marah itu sepatutnya tidak boleh dicampur dengan nafsu kita. Itu yang bahaya. Kita marah anak kita dalam keadaan kita tengah marah, bukan kita marah untuk mendidik mereka. Kita marah dalam keadaan kita tengah marah, maka itu bukan didikan, bahkan kita sedang puaskan nafsu kita. Kita tengah, maksudnya kita tengah puaskan kemahuan nafsu kita. Al-ghadbu minasyaitan, kemarahan daripada syaitan. Memarahi orang lain ataupun mengungkap kata-kata ketika marah, 2 perkara yang berbeza. Bahasa Melayu ni bahasa yang agak kurang perkataan dia, vocabulary dia. Semua tempat kita marah kan. Sebenarnya perasaan marah al-ghadb, benda yang tidak baik sebenarnya. Perasaan marah tu adalah perkataan yang tidak baik. Tetapi menegur dengan tegas itu, sebab itu tarbiyah, kita mendidik mereka itu bukan ketika kita sedang marah, tapi kita marahi mereka untuk mendidik mereka. Dengan cara yang betul. Nabi SAW pernah tegur, tapi teguran Nabi SAW bukan dalam keadaan Nabi SAW marah dan Nabi terus kata, sekarang saya nak menghukum kamu. Tidak. Nabi SAW tidak menghukum seseorang dalam keadaan marah. Wa ma yantiqu 'anil hawa, Nabi tak pernah keluarkan kata-kata dalam keadaan Nabi SAW marah. Kalau Nabi SAW kata pun, itu adalah wahyu daripada Allah. Abdullah bin Amr bin al-As kata, pada permulaan turunnya wahyu, Nabi kata jangan tulis apa-apa
kecuali Al-Quran, melainkan Al-Quran. Jangan tulis apa-apa selain Al-Quran. Tapi bila kita kami dah dapat membezakan antara Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata tulis. Satu hari Abdullah bin Amr kata, saya tanya Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak saya tulis sesuatu dalam keadaan Tuan marah? Bila Tuan marah, boleh tak saya tulis juga? Adakah patut saya tulis atau baik? Ini jangan tulislah. Nabi kata okey, ini jangan tulis, padam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uktub. Kenapa? La yakhruj min hadhihi illa al-haq. Nabi kata tulislah, kerana tak keluar daripada mulut ini kecuali perkara yang hak. Iaitu wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tak pernah cakap mengikut nafsu Nabi sallallahu alaihi wasallam, in huwa illa wahyu yuha. Sebab tu bila marah, jangan kita terus angkat rotan, kita terus pukul anak, pukul. Itu ikut nafsu, kita puaskan diri kita. Kita tak mendidik mereka sedikit pun, mereka akan memberontak, mereka akan tinggalkan kita akhirnya. Tapi apa kita buat? Kita sedang marah sangat, diamkan diri, pergi ambil wudu, solat 2 rakaat, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah ampunkan saya, ampunkan anak saya. Bila ada masa nanti barulah tegur dia. Begitu semalam awak buat sekian itu tidak benar, maka perbaikilah, janganlah teruskan dengan kesilapan ini, kerana itu bukanlah yang mana baik untuk kamu dan untuk orang-orang lain. Jika kamu berterusan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan murka dengan kamu. Itu perkara asas yang kita nak belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita daripada golongan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul muslimina imanan ahsanuhum khulqa. Seorang Islam yang paling sempurna imannya adalah seorang yang paling mulia akhlaknya. Inilah akhlak dalam mendidik, kan? Begitulah, jangan kata ustaz cakap bahagian ibu mendidik anak saja, ayah mendidik anak saja. Bagaimana pula penghormatan yang sepatutnya diberikan? Itu memang Allah dah sebut, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Itu kedudukan paling tinggi Allah dah berikan kepada ibu. Dan Allah dah sebut dan untuk ayah, ridha rabbi fi ridha walid, keridaan Allah dengan keridaan ayah, itu Allah dah berikan. Tapi sekarang ni bagaimana kita nak didik mereka supaya mereka dapat menjadi seorang yang tauhidkan Allah, taat perintah Allah, buat baik dengan kedua ibu bapa. Macam mana? Dengan cara ini, dengan cara pendidikan yang betul. Seperti mana saya cerita tadi, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam didik para sahabat, didik Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, didik sahabat-sahabat lain. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan teguran dengan teguran yang membina, yang mana akhirnya mereka menjadi seorang yang sangat mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kata pergilah, jangan kamu tunjuk muka lagi, kamu ni jahat. Tak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam ampunkan. Mereka yang mengungkapkan kata-kata yang menyakitkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam maafkan mereka. Pada Fatah Mekah, Nabi kata pergilah, kamu juga kami maafkan. Mereka yang pernah buat perancangan untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, Nabi maafkan. Hari ini kita kata apa? Bolehlah saya nak maafkan, tapi dia tu dulu pernah, kan, dia pernah buat perancangan untuk menyakiti saya. Kita kena maafkan juga. Nabi maafkan. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, balasan dia apa? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Kamu maafkan dia, aku maafkan kamu. Kalau Allah dah maafkan kita, apa lagi kita perlu? Memang syurga lah, memang keredaan lah, memang keberkatan lah. Semua kebaikan dunia kita akan dapat, semua kebaikan akhirat kita akan dapat. InsyaAllah masa dah lebih dah. Dan tadi pun kita mula lewat sikit, saya pun dah ambil 5 minit lebih. Mudah-mudahan sedikit sebanyak yang kita dapat belajar hari ini dapat beri manfaat kepada kita, dan kita semoga dapat sambung belajar. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala redha dengan kita semua, dan kita dapat masuk syurga. Sambung lagi. Boleh sambung lagi ya. Baiklah. Jadi saya ambil lagi 5-10 minit je lah. Sebab tadi kita mula pun lambat kan. Perkara yang melibatkan, sebenarnya satu orang yang dia tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khalqu iyalullah, makhluk Allah ni adalah keluarga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling Allah sayang adalah mereka yang paling baik dengan makhluk-makhluk Allah ni. Kalau kita buat baik, Allah akan buat baik balik kepada kita. Wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abdu fi auni akhi. Kita bantu orang lain, Allah akan bantu kita. Kita buat baik dengan orang lain, Allah akan buat baik dengan kita. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam
keluar daripada kota Mekah kan. Nabi keluar daripada kota Mekah. Bila Nabi balik ke Mekah, Nabi SAW bila dapat harta rampasan peperangan yang banyak kan, Nabi buat apa? Nabi bagi kepada mereka ni yang dulu menentang Nabi. Safwan bin Umayyah, Nabi bagi kepada dia. Sebab apa? Nabi SAW nak dia ubah hati dia. Nabi bagi kepada Abu Sufyan radhiyallahu anhu, kemudian jadi sahabat Nabi yang kerap, yang dia berterusan buat perancangan untuk bunuh Nabi SAW. Nabi kata bagi dia pun. Bila Safwan terima 100 ekor unta, maksudnya begitu keuntungan yang besar, dia kata, Rasulullah, semua untuk saya. Nabi kata, ya, untuk kamu. Maka masa itulah dia kata, asyhadu annaka Rasulullah. Dia kata, sekarang aku bersaksi kau lah Rasulullah. Mana mungkin, dia kata, orang biasa boleh berakhlak mulia. Kami dulu, Safwan ni, dia pernah hantar Umair untuk bunuh Nabi SAW di Madinah. Abu Sufyan pernah bawa tentera berapa kali, Uhud pun dia bawa, Khandaq pun dia bawa. Berkali-kali dia jadi panglima perang yang menentang Nabi SAW. Nabi kata, dia membagilah 100 ekor unta, dan siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, semua dapat kemaafan. Menunjukkan ini, akhlak Nabi SAW ini, mereka semua masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini akhlak Nabi SAW. Dan mereka masa masuk kan, sebab apa kita belajar ni? Sebab kita dalam hidup kita ada beberapa fasa. Ada fasa yang mana orang telah menyakiti kita. Dan sehingga hari ini kita kata, oh sekarang ni saya di atas, mereka di bawah. Ataupun kita masih di fasa daripada atas, kita telah jatuh ke bawah balik, kata dulu engkau hormat aku, sekarang kau menghina aku. Nabi SAW mengajar para sahabat semua fasa ini supaya mereka tidak langsung terkesan dan mereka tak rasa beban, dan mereka tak rasa habislah aku kan, dan siapalah aku, ataupun mereka kata tunggulah aku jadi kaya, nanti aku jadi orang besar ni aku balas dendam. Nabi SAW bila masuk Mekah, Nabi ketika itu powerful. Para sahabat kata, al-yawma yawmul malhamah, kata hari ini hari pertumpahan darah, kami akan tumpahkan darah. Nabi SAW kata, al-yawm yawmul marhamata, hari ini adalah hari kasih sayang. Yang kita takbir raya tu kan, itulah takbir Nabi baca. Apa Nabi kata? La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah. Nabi tunduk sehingga serban Nabi SAW tu kena ke bonggol unta, begitu rendah sekali. Dan Nabi kata, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abda wa a'azza junda wa hazama al-ahzaba wahdah. Ya Allah, engkaulah basically yang telah buat semua. Engkau seoranglah yang telah kalahkan musuh kami. Engkaulah yang telah muliakan kami hari ini. Ramai para sahabat masuk. 10,000 lebih orang datang kan, sehingga mereka kata penuh, mereka nampak orang nyalakan lampu-lampu. Mereka terkejut. Abu Sufyan di atas, dia tengok, dia kata ni berapa ramai. Semua datang dengan Nabi SAW. Masa tu orang Quraisy kata, habislah kami. Dia orang berapa banyak sangat, 1-2 ribu orang, apa boleh buat. Itu pun ketika Nabi SAW kuat pun, Nabi SAW kata apa? La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Kata hari ini pun yang buat segala-galanya adalah Allah, dan aku maafkan kamu semua. Dan Nabi tak minta balik apa-apa pun. Nabi tak ambil apa-apa pun. Selepas Fatah Mekah, berlaku satu peperangan Hunain, mereka dapat harta rampasan yang banyak. Nabi tak bagi kepada orang Ansar. Orang Ansar yang mana sambut Nabi SAW di Madinah dulu, mereka mula mengadu. Mereka kata kepada ketua mereka Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, kata, kenapa kami tak dapat apa-apa, sedangkan tadi bila mana tentera Islam dah mula kalah, masa ketika itu Nabi SAW kata, mana Ansar? Mana Ansar? Orang Ansar datang bantu, dan kerana mereka bantulah kita dapat kemenangan. Kerana kami bantu, tapi sekarang ni kami tak diberikan apa-apa. Nabi tak bagi apa pun kepada mereka. Nabi pun tak ambil apa-apa. Sedangkan satu peperangan yang keuntungan paling banyak. Bila mereka mengadu, Nabi SAW panggil, Nabi kata kepada Sa'ad bin Ubadah, kumpulkan semua orang Ansar dalam khemah aku, dan pastikan tak ada orang lain selain daripada orang Ansar di situ. Nabi SAW kata kepada mereka, wahai orang Ansar, bukankah dulu kamu golongan yang tak ada pengetahuan, maka aku telah ajar kamu. Bukankah dulu kamu bergaduh sesama kamu, aku telah damaikan kamu. Bukankah dulu kamu miskin, aku telah duduk di kalangan kamu sehingga kamu menjadi kaya. Itu dan ini sehingga kamu jadi mulia. Maka Nabi kata, cakaplah wahai Ansar, cakaplah wahai Ansar. Orang Ansar semua diam.
Diam, tak cakap apa-apa. Nabi kata, katalah. Kata, ya Rasulullah, bukankah dulu kamu ditentang oleh keluargamu sendiri? Kamilah yang bagi tempat kamu, tempat selamat untuk kamu. Bukankah ya Rasulullah, dulu kamu lari keluar daripada Mekah, kamilah yang telah sambut kamu. Dulu kamu tak ada apa-apa, kamilah telah bantu kamu. Kami berikan harta kami kepada kamu. Cakaplah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, demi Allah, kalau kamu cakap itu pun aku akan mengiyakan. Allah dan Rasulnya akan membenarkan kalau benar perkara itu. Kepada Ansar kata, tidak ya Rasulullah, ya Rasulullah, sedangkan segala-galanya ini adalah daripada Allah dan Rasulnya, dan kami dapat kebaikan pun kadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda ketika itu kepada orang Ansar. Di sini saya nak cerita berapa fasa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi lalui. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, wahai orang Ansar, mereka pulang dengan emas dan perak, dengan binatang seperti unta, lembu dan kambing, kamu akan kembali dengan Rasulullah. Tidakkah kamu gembira dengan perkara ini? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah semua orang pergi satu jalan dan orang Ansar pergi jalan yang lain, maka aku akan ikut bersama dengan orang Ansar. Nah, bagi tahu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada ambil sedikit pun, dan Nabi ajar para Ansar juga untuk tidak menuntut sedikit pun. Walaupun kami yang bantu Nabi dulu, sepatutnya kami yang dapat. Tak apa. Bagi kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Nabi kata, aku bagi untuk supaya mereka lembutkan hati mereka. Kita bagi. Mereka kata, kami reda ya Rasulullah. Kami tak ambil apa-apa pun. Ini Nabi didikan, Nabi yang Nabi berikan kepada Ansar. Orang Ansar menangis. Orang Ansar menangis. Mereka kata, ya Rasulullah, kami reda dengan pembahagian kamu. Biarlah mereka bawa pulang emas, perak, binatang ternakan, unta, lembu, kambing. Kami akan bawa balik Rasulullah. Tak ada apa-apa. Balik tangan kosong je. Dan kami bawa balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dah menang pun sama juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu pun sama juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi, masa miskin pun sama, masa kaya pun sama. Masa ada kuasa pun sama, masa tak ada kuasa pun sama. Masa di bawah pun sama, masa di atas pun sama. Itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita nak belajar. Kalau kita kata, oh sekarang ni biarlah aku dihina, tunggulah aku jadi kaya nanti. Sepatutnya bila jadi kaya, Nabi SAW tak tunjuk akhlak untuk menghina orang bawahan. Kalau begitu, apa beza kita dengan mereka? Orang yang dulu menghina kita ketika kita miskin, bila kita jadi kaya, kita pula menghina mereka, orang lain. Sama saja. Dan kita kata roda ni berpusing, kadang di atas, kadang di bawah. Itu satu istilah yang salah. Atas dan bawah ni tak ada. Istilah dalam hadis apa? Man tawada'a lillahi rafa'ahullah. Siapa yang tunduk kepada Allah, Allah akan muliakan dia. Tengok Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu, dia dah menang, dah ada semua pun, tidur di bawah sebuah pokok. Tak ada apa-apa. Masa tu dia punya kekayaan yang dia ada, Nabi pun tak pernah lihat. Kekayaan Parsi pun dia dapat, kekayaan Rom pun dia dapat. Kemenangan yang begitu besar yang orang Islam tak pernah lihat. Ibn Abbas radhiyallahu anhu kata, kami mula mulia dengan keislaman Umar, dan sehinggalah ke hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia. Tapi dia tak tukar kehidupan dia. Ya, apa kita nak buat? Bukan kata, oh salah ke kita hidup dengan Allah bagi nikmat, tak salah. Allah bagi nikmat tak salah, tapi jangan pandang rendah kepada orang yang susah. Dan jangan anggap, oh saya telah berjaya sekarang ni, kamu kena usaha sehinggalah kamu berjaya. Satu perkara last yang saya nak sebut, iaitu kebanyakan kita bertanggapan bahawa kita kena bersusah payah kan, siang malam untuk mengumpulkan harta supaya anak-anak kita tidak susah kelak kan. Dan bila kadang-kadang kita dah ada harta itu kita simpan, kita suruh anak-anak kita pula pergi, kata kamu kena susah seperti mana ayah dulu susah, kamu pun pergilah susah cari duit sendiri. Sehingga kita tak ada masa nak menuntut ilmu, tak ada masa nak mempelajari ilmu. Sedangkan ilmu tu nilai dia lebih besar daripada duit. Ilmu tu nilai dia lebih besar daripada duit. Seorang yang ada ilmu ni, depan mata dia duit tak ada apa-apa. Sebenarnya kita belum faham apakah itu ilmu lagi. Sebenarnya kita tak faham apa itu ilmu. Ilmu ni, orang ulama kata apa proud yang orang kaya ada dengan harta dia. Sebenarnya ilmu yang bahaya sebenarnya. Orang yang ada ilmu, kalau dia tak gunakan, dia tak sertakan dengan adab ni, maka dia punya kebongkakan tu orang kaya pun tak boleh tahan. Tak boleh tahan sebab ilmu Allah, siapa yang ada ni, dia boleh menguasai dunia ni. Dengan sekejap saja dia tahu macam mana semua. Sebab apa?
Sebab dia belajar ilmu wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Tapi kalau dia tak sertakan dengan adab, dia tak sertakan dengan akhlak, maka dia akan jadi seorang yang jahat. Orang Yahudi Nasara ni bukan dia boleh memerintah kerana harta dah, dia kerana pengetahuan yang mereka ada. Mereka berpengetahuan lebih daripada kita. Sebenarnya kita pun tak tahu agama kita sebanyak mana mereka tahu agama kita. Mereka tahu nak kalahkan orang Islam macam mana. Mereka buat pengetahuan daripada kitabullah yang mereka ambil. Mereka bukan ambil daripada kajian. Mereka tak habiskan masa dengan kajian. Kajian kita banyak buat. Mereka habiskan masa membaca kitab-kitab wahyu yang Allah turunkan. Dan dengan itulah mereka dapat pengetahuan yang luar biasa. Sebab tu menuntut ilmu tu penting. Kalau ada anak-anak kan, kita dah banyak duit, hantarlah dia belajar. Kerana pengetahuan yang sebenar itulah segala-galanya. Dan sertakan dengan akhlak yang mulia, maka dia akan menjadi seorang yang mulia seperti mana para sahabat radhiyallahu anhum. Cukuplah untuk hari ini, insya-Allah kita akan sambung bulan depan. Mudah-mudahan Allah berikan kita. Saya tak nak baca hadis lagi sebab kalau baca saya kena syarahkan. Kerana saya nak cerita panjang ke. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk terus belajar. Seperti mana yang saya sebut tadi, sebenarnya yang kita patut bangga kerana dengan pengetahuan. Lebih-lebih lagi kalau pengetahuan itu benar, dia akan menjadikan kita seorang yang sangat-sangat mulia di sisi Allah dan di pandangan manusia yang mulia, yang sulaha, bukan orang-orang biasa. Orang-orang baik akan menghinakan, menghormati kita dan akan memuliakan kita walaupun kita tak ada apa-apa. InsyaAllah ya. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.